Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك وكرمك وجودك علما وعملا وصلاحا وتقا في الدين والدنيا يا اكرم الاكرمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini adalah sesi pertama sebuah program percuma lah yang dianjurkan oleh Bait Quran. InsyaAllah program ini dinamakan Tadabbur dan Amal, yang mana kita akan menyusuri sebahagian daripada surah-surah dalam Al-Quran, dan insyaAllah pada minggu ini dan beberapa minggu yang akan datang kita akan mengambil bermula daripada surah Al-Fatihah dan kemudian juzuk yang ke-30 bermula daripada surah An-Nas kemudian ke atas, dan kemudian insyaAllah kita akan war-warkanlah program-program yang selanjutnya dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni sebenarnya tengah live dekat dua medium. Yang pertama dekat Instagram Bait Quran, dan yang kedua melalui wadah Google Meet. Jadi kalau yang saya lihat ada yang di Instagram Live, bolehlah pergi ke Google Meet. Kerana di situ ada slides dan sebagainya lah. Tapi siapa nak join Instagram Live pun boleh, tak ada masalah. Boleh kongsikan kepada rakan-rakan dan sebagainya. Ini sesi pertama, mudah-mudahan kita akan memperoleh manfaat lah insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kesempatan ini, pada minggu ini, dia tak lama, dalam setengah jam je. Yalah, kalau lama-lama pun time spend seseorang tu mungkin tak begitu lama kan. Jadi kita cuba untuk ambil sedikit saja masa yang ada. Jadi program ni adalah setiap hari Rabu bermula dari jam 8 malam hingga 8.30 malam insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengambil ibrah ataupun mentadabbur sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi ada dua bahagian. Pada minggu ini kita akan ambil satu bahagian dulu, dan kemudian minggu hadapan insya-Allah kalau diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ambil satu lagi bahagian daripada surah Al-Fatihah insya-Allah. Dan kandungan kuliah kita ataupun kandungan program ini dia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama adalah pembacaan, iaitu pembacaan surah yang akan kita bincangkan, surah yang akan dikupas pada minggu tersebut. Jadi kalau pada kesempatan ini kita akan membaca surah Al-Fatihah lah, sebab kita akan mengambil ibrah ataupun mentadabbur surah Al-Fatihah. Dan kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan semantik. Semantik ni adalah berkenaan dengan bahasa ataupun dalam bahasa Arab dia ma'anil kalimat ataupun ma'anil mufradat. Kita akan bincangkan tak semua tapi sebahagian daripada kalimah-kalimah yang ada. Kalimah-kalimah yang ada. Dan kemudian yang ketiga adalah pengamalan ayat. Itu bila mana kita mentadabbur, kita akan ada ayat-ayat apa yang kita boleh amalkan daripada kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang kita ambil ataupun bawa pada minggu tersebut. Dan kemudian yang keempat pula adalah berkenaan dengan bimbingan, iaitu bimbingan sebahagian daripada bimbingan-bimbingan ayat dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima ataupun yang terakhir kita akan ambil tadabbur ayat. Jadi yalah, tak usah panjang-panjang lagi, pengenalan pun dah 5 minit. InsyaAllah kita teruskan program kita pada malam ini dengan pembacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti yang telah dimaklumkan tadi, yang pertama kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan ma'anil mufradat ataupun ma'anil kalimat, iaitu semantik ayat. Jadi ada 4 perkataan yang akan kita bincangkan pada kesempatan ini ataupun berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Jadi perkataan yang pertama adalah bismillah. Kita biasa gunakan bismillah, bismillah, bismillah kan. Mulakan sesuatu dengan bismillah dan sebagainya. Bismillah tu adalah dengan nama Allah. Tapi makna dia ataupun tafsirannya ataupun makna di sebalik bismillah, walaupun dia hanya boleh dikatakan 2 perkataan lah. Bismi ismun dengan Allah. Ba tu adalah huruf. Kan? Dengan nama Allah. Jadi makna dia adalah abtadi'u qiraati, iaitu aku ataupun aku memulakan bacaanku ini, iaitu bacaan Al-Quran, bacaan surah ini aku mulakan dengan musta'inan bismillah, iaitu dengan bantuan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dia yang sebenar. Jadi kalau kita lakukan perkara-perkara yang lain, contoh kita nak buka laptop ke, kita baca bismillah, kita nak makan, kita baca bismillah. Maksudnya kita mulakan perkara tersebut. Kita mulakan pemakanan ataupun makanan tu, kita mulakan makan kita ataupun kita mulakan kerja kita tu dengan bantuan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana apa? Kerana setiap perkara yang kita lakukan ni adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ni adalah manusia yang kerdil. Tak mampu nak buat semua perkara sendiri. Kemudian perkataan kedua yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi Yaumiddin ni apa? Kalau kita translate, Yaum ni adalah hari. Ad-din ni ada beberapa makna lah. Antaranya adalah agama, ada yang kata pembalasan dan sebagainya. Tapi dekat mana? Macam mana boleh jadi pembalasan? Pembalasan kita tahu jazak dan sebagainya. Jadi ini adalah makna dia. Makna Yaumiddin adalah hari pembalasan dan juga perhitungan. Iaitu pembalasan bagi setiap amalan kita yang telah kita lakukan di dunia ini, baik maupun yang baik maupun yang buruk. Semua perkara. Pembalasan dan juga perhitungan. Sama ada amalan kita akan menempatkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan kita akan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Jadi ini adalah maksud ad-din. Jadi hari pembalasan, hari perhitungan. Maksud dia ini adalah hari akhirat lah. Ini maksud dia adalah hari akhirat. Dan kemudian yang kedua terakhir ataupun yang ketiga adalah ghairil maghdubi. Al-maghdubi alaihim, maksud dia siapakah? Kalau kita translate maksudnya kita cuba untuk Google ataupun kita cuba untuk cari dalam kamus-kamus bahasa Arab, ghairil maghdubi, maksud dia ada kira maksud al-maghdubi yang dimurkai, yang dimarahi. Maghdub, kira siapa yang dimarahi, siapa yang dimurkai. Jadi kalau kita lihat pada tafsiran ataupun makna semantik bagi perkataan ini adalah kaum Yahudi dan sesiapa. Dia bukan spesifik satu kaum saja. Dia kaum Yahudi dan juga sesiapa saja, tak kira daripada kaum mana yang ada menyerupai mereka. Yang menyerupai mereka dari segi apa? Iaitu dalam meninggalkan sesuatu amalan, walaupun mereka tahu amalan tersebut wajib, walaupun mereka tahu perkara tersebut harus dilakukan, ditinggalkan. Jadi kaum Yahudi, sekali lagi saya ingatkan, dan sesiapa saja. Mudah-mudahan kita minta untuk tidak digolongkan dalam golongan-golongan inilah. Jadi sesiapa saja yang menyerupai mereka dalam apa? Dalam meninggalkan sesuatu amalan, sesuatu ibadah, sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka telah tahu. Sebab ada orang tak buat sebab tak tahu. Tapi ada orang tahu tapi sengaja tak buat. Dia ada perbezaan. Perbezaan. Dan kemudian ad-dallin. Siapa ad-dallin? Yang sesat. Siapa yang sesat?
Kan orang macam-macam sesat ada, sesat jalan, sesat orang, macam-macam sesat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, okay, ad-dallin adalah kaum Nasrani. Dan kenapa mereka ini dan bukan mereka saja, iaitu sesiapa saja yang menyerupai mereka dalam beramal tanpa ilmu. Jadi maksud dia tadi tu, dia bukan khusus, oh ini khusus untuk orang Yahudi, Nasrani, kita tak ada apa-apa, kita orang Islam, born Muslim dan sebagainya. Tak. Dia kalau sesiapa saja yang merupai mereka, yang tadi al-maghdubi, maksud dia sesiapa yang merupai kaum Yahudi dalam meninggalkan sesuatu amalan walaupun telah tahu, dan kemudian ad-dallin pula adalah sesiapa yang menyerupai kaum Nasrani, iaitu beramal tanpa ilmu. Jadi sebab itu kita bila nak buat satu amalan dalam Islam, kita kena tahu perkara tersebut boleh tak boleh, apa yang sah, apa yang membatalkan. Yalah, pada awal-awal mungkin kita boleh, masa kecil-kecil tu boleh kita ikut-ikut saja. Tapi oleh sebab itu para ibu bapa kita mengajak kita ataupun meletakkan kita ke dalam kelas-kelas agama dan sebagainya untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Ataupun mungkin ibu bapa kita tidak mampu ataupun terlepas perkara tersebut. Jadi bila kita dah dewasa, cari sendiri. Pergi ke kelas-kelas agama dan sebagainya untuk mendalami ilmu agama walaupun perkara tu kita nampak basic je. Contoh macam kos untuk menghalusi ibadah solat. Walaupun itu tiap-tiap hari kita solat 5 waktu, kita tahu hari-hari kita solat. Tapi ada perkara yang mungkin membatalkan solat, ada perkara yang mengganggu sahnya solat dan sebagainya, mungkin kita tak tahu. Jadi setiap ibadah tu kita perlu, setiap amalan tu kita perlu tahu ada ilmu dia. Sama ada perkara tersebut ada dalam agama, Nabi anjurkan ke tidak anjurkan ke dan sebagainya. Barulah kita boleh beramal dengan tenang, dengan sebaik. Kemudian kita beralih kepada pengamalan ayat. Itu kira kan tadi ada 5 perkara, iaitu kita dah lalui pembacaan. Jadi Al-Quran ni kita bukan saja baca. Baca alhamdulillah bagus, insya-Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikhlas. Setiap satu huruf tu 10. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Jadi kita bukan nak mengira lah, tapi maksud dia ada ganjaran bagi mereka yang membaca Al-Quran. Tapi baca saja tak cukup. Kalau kita tanya khatam, ramai orang khatam Al-Quran. Tapi kita nak ada perbezaan antara orang yang biasa-biasa dengan orang yang betul-betul faham Al-Quran. Sebab umat-umat zaman dulu, para sahabat Nabi SAW, umat-umat terbilang yang mana pada waktu tersebut Islam merupakan agama ataupun Islam merupakan yang memegang tamadun. Mereka bukan saja baca Quran. Mereka faham, mereka beramal. Jadi ini adalah antara tujuan kenapa kami dari Baik Quran cuba untuk menjadi satu pelopor lah dalam masyarakat. Jadi kita baca, alhamdulillah dah bagus, kita perbaiki bacaan, perhalusi bacaan dan sebagainya, dan kita cuba tadabbur ayat, kita cuba mengamalkan dengan perkara-perkara yang ada dalam ayat. Jadi pengamalan dalam ayat surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak viewers banyak dekat Instagram ni. Jadi Instagram ni kira boleh dengar, boleh dapat manfaat, tapi kira kalau nak lebih ada slide dan sebagainya, boleh join dekat kita punya Google Meet. Mana nak dapat, saya tak ada link dekat sini, tapi boleh pergi ke Facebook Baik Quran, sama juga macam ni dia punya spelling. Kemudian insya-Allah ada link dekat situ, dekat poster tu ada link, boleh pergi ke Google Meet, boleh nampak dia punya slides dan sebagainya. Tapi tak ada masalah, boleh juga untuk stay dekat Instagram dan sebagainya. Jadi antara amalan, perkara yang kita boleh beramal dengan ayat-ayat daripada 7 ayat daripada surah Al-Fatihah tersebut adalah yang pertama, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua perkara. Dalam setiap kehidupan seharian kita, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada cara dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, saya dah doa, saya tiap-tiap hari doa tapi tak makbul. Contohnya, saya tiap-tiap hari minta tapi tak pernah didengari. Bukan. Mungkin ada beberapa faktor-faktor lah. Ada beberapa faktor-faktor yang mungkin yang pertama sekali kerana mungkin ada amalan-amalan kita yang dosa-dosa kita dan sebagainya yang menyebabkan doa kita terhalang. Tapi ada juga perkara-perkara yang lain. Mungkin cara kita SOP tu, sekarang kan kita zaman-zaman COVID ni,
kita ada cerita berkenaan dengan SOP dan sebagainya. Doa ni pun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah ajarkan kepada kita cara-cara dia. Mana nak dapat? Daripada surah Al-Fatihah ni. Surah Al-Fatihah ni Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Iaitu macam mana nak berdoa. Dia bukan doa terus nak minta. Contoh, kita nak minta diangkat COVID. Kita bukan terus angkat tangan kemudian doa, ya Allah angkatlah COVID. Boleh, tak ada masalah. Bukan satu yang berdosa lah. Tapi dia bukan satu cara yang cantik. Dia bukan menurut SOP, bukan menurut guideline yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan. Jadi kalau kita lihat, kita tadabbur, kita teliti surah Al-Fatihah, kita akan dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita suara mic tak jelas sebab saya gunakan untuk Zoom. Okey, harap boleh jelas lah. Kalau tak ada boleh komen. Boleh Hamzah, jelas tak sekarang ataupun masih lagi tak jelas? Okey, baiklah. Kemudian kita mulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Seperti mana dalam surah Al-Fatihah yang dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Iaitu kalau kita lihat betul-betul, surah Al-Fatihah ni dia ada, nanti kita akan ambil, dia ada dua bahagian. Iaitu bahagian yang mana awal-awalnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian part yang kedua, okey, part yang kedua pula adalah berkenaan dengan doa ataupun permintaan. Sekejap, saya cuba untuk buat sesuatu lah. Sebab saya gunakan ni untuk recording ni. Saya harap boleh ada penjelasan lah. Kalau mungkin masih kurang jelas okey. Okey. Dan kemudian kita mulakan dengan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila dah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang selayaknya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian barulah kita minta, tak ada masalah Hamzah. Terima kasih atas feedbacknya. Kemudian barulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dihajatkan. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Iaitu kalau kita lihat surah Al-Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini semua adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk ihdinas siratal mustaqim, itu baru permintaan kita kepada Allah. Nampak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat yang terakhir penghabisan tu, daripada 7, dua ayat penghabisan tu baru permintaan. Maksudnya 5 ataupun 4 lagi ayat yang di atas tu adalah berkenaan dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Jadi untuk berdoa, kita mulakan dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Jadi contohnya kalau kita nak berdoa murah rezeki, kita puji-puji Allah Subhanahu Wa Taala, pemberi rezeki, yang meluaskan rezeki dan sebagainya. Kita muji dengan macam mana nak puji? Dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna. Okay, Asmaul Husna, kita boleh daripada perkara tersebut kita boleh menggunakan pujian-pujian yang selayaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua yang kita boleh beramal dengannya adalah bahawa surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang teragung dalam Al-Quran. Surah yang teragung dalam Al-Quran dan surah yang paling banyak dibaca. Surah yang paling banyak dibaca. Jadi kita sedia maklum dalam setiap rakaat dalam solat kita harus membaca surah Al-Fatihah kerana dia merupakan satu rukun dalam solat. Satu rukun dalam solat. Jadi sebaiknya baca tafsiran daripada salah satu kitab tafsir dan perbanyakkan tadabbur ayat ni. Dia bukan hanya baca tu dah bagus, tapi tadabbur juga, baca tafsiran dia, jadi kita faham apakah maksud-maksud yang tersirat dan tersurat, dan agar kita dapat beramal dengan ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Dan kemudian dalam surah Al-Fatihah juga dia mengajar kita social life, bagaimana kita harus bersosial.
iaitu dengan siapa kita harus berkawan, dengan siapa kita kena berkawan, macam mana kita nak pilih kawan-kawan kita, pun ada dalam surah Al-Fatihah. Iaitu kalau kita lihat dalam ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, daripada ayat ini, jalan mereka yang engkau memberikan nikmat kepadanya. Iaitu pilihlah kumpulan dari orang-orang yang baik dan soleh serta perbanyakkan bergaul dengan mereka. Jadi kita minta dalam doa untuk kita digolongkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat masuk tafsir sikitlah, siapa tu? Kira daripada nabi, daripada orang-orang yang saleh, daripada orang-orang yang siddiqin, syuhada, wassalihin. Jadi ini semua adalah alladzina an'amta alaihim. Jadi dalam kehidupan kita secara sosial, kita harus perbanyakkan bergaul dengan orang-orang yang sebegini, dengan orang-orang yang sebegini. Kerana apa? Kerana kita ingin pengakhiran yang baik. Jadi bila nak pengakhiran yang baik, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik juga. Sebab mungkin dalam 1-2 kali kita okey, kita bergaul dengan orang yang kurang baik, kita cakap tak ada apa-apa, tak ada masalah dan sebagainya, tetapi kita tak tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Kemudian ada beberapa bimbingan, ini adalah yang keempat. Maksud dia yang keempat bimbingan, yang kelima tadabbur kan. Yang keempat ni adalah bimbingan. Bimbingan ni adalah ada sikit perbincangan berkenaan dengan surah-surah tersebut. Jadi untuk hari ini kita ambil sedikit berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah ini terbahagi antara Allah dengan hamba-Nya. Itu terbahagi kepada dua, part Allah dan part hamba. Yang biasa kita dengar ada part Allah, part hamba. Maksud dia surah Al-Fatihah ni bila mana kita sebut, Allah SWT akan menjawab. Bila mana kita baca satu ayat, Allah SWT akan menjawab. Tapi yang kat sini saya nak perbincangkan berkenaan dengan perkara yang berbeza, perkara yang lain, iaitu ayat daripada iyyaka na'budu ke atas. Jadi daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Dan sebelum ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ke atas semua pujian-pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ke bawah, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini semua adalah permintaan seorang hamba. Maksud dia benefit yang seorang hamba itu mahu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu syurga Allah Subhanahu wa taala, tunjuk jalan yang lurus, hidayah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini adalah bimbingan yang pertama kita boleh dapat. Dan kemudian yang kedua adalah bahawa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak berlaku secara logik akal. Seseorang itu ataupun kita semua hanya akan mampu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan yang sebenar, penyembahan yang betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ambil dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, hanya engkaulah kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Sebab itu ada orang dia solat tapi dia lakukan syirik. Contoh dia macam mempercayai dengan pengamal-pengamal bomoh, dia masih lakukan sihir dan sebagainya, tapi solat dia solat. Jadi sebab itu konsep penyembahan yang sebenar kita tak tahu sampai Allah ajarkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ni. Jadi iyyaka na'budu, hanya engkau sajalah. Sebab contohnya Arab jahiliah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sembah Allah, on top of that mereka juga sembah perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain. Jadi itu bukan konsep penyembahan yang sebenar. Konsep penyembahan yang sebenar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan minta pertolongan pun hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengan tangkal, tak boleh dengan bomoh dan sebagainya. Jadi yang ketiga pula adalah kita harus berhati-hati daripada terjerumus mengikuti cara kaum Yahudi yang mana mereka ini mendepankan nafsu atas syariah. Yalah, mereka merubah-rubah. Mereka tahu, contohnya apabila kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Mereka dah tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kerana nafsu mereka, kerana pangkat, kerana iri hati, kerana dengki, kerana keduniaan, mereka mendepankan perkara tersebut dan mereka kebelakangkan syariah. Jadi kita tak mahu
terjadi orang yang seperti itu. Lagilah kita dalam zaman yang sekarang ini penuh dengan pancaroba, penuh dengan macam-macam cabaran dugaan. Hati-hati, ini peringatan buat diri saya dan juga buat semua yang adalah ataupun yang nanti mungkin dengar recording ni. Dan kemudian itulah yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kita juga berhati-hati dengan cara agar tidak terjumus dengan cara orang Nasrani, iaitu apa yang mereka lakukan, iaitu beribadah dengan bid'ah, iaitu beribadah dengan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan yang mana tidak ada dalam agama sebenarnya. Jadi mereka cipta sendiri. Ya contohnya lah dalam agama tak ada konsep Trinity pada awalnya. Kemudian mereka cipta bahawa Isa itu adalah anak Tuhan dan sebagainya, yang mana tak ada sebenarnya. Mereka melakukan bid'ah tersebut, perkara baru tersebut, dan dengan kejahilan. Maksudnya mereka tidak tahu kerana mereka follow blindly, mereka ikut dan sebagainya. Jadi ini adalah antara bimbingan daripada ayat-ayat yang kita lakukan. Sikit lagi, inilah yang terakhir untuk kesempatan ni, iaitu kita akan tadabbur ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga dan keempat, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Jadi kita akan tadabbur, dia ada dalam 3 ke 4 lagi, yang mana insyaAllah kita akan sambung dalam minggu hadapan insyaAllah. Jadi untuk tadabbur ayat pertama ini, ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Ayat-ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku. Ini adalah pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu memuji dan mengagungkan kerana kesempurnaan zat dan sifat, maka pujilah aku kerana sesungguhnya aku Allah. Jadi ini menunjukkan beberapa tahap, ada 4 tahap kenapa pujian itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pujian itu hanya layak bagi, segala pujian itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama kerana kesempurnaan zat dan sifat. Tak ada makhluk lain, tak ada perkara lain yang ada kesempurnaan zat dan sifat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujilah aku kerana sungguh aku Allah. Allah. Tak ada nama lain yang nama Allah tu adalah khusus untuk Allah. Nama Allah tu adalah khusus untuk Allah. Yang lain tak ada. Nama-nama Allah yang lain mungkin ada digunakan oleh makhluk juga dan sebagainya. Tapi nama Allah tu sendiri memang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kalau kerana memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk kebaikan, pentadbiran dan pemberian rezeki, maka sesungguhnya aku Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Kan tadi, alhamdulillah Allah tu. Rabbil alamin. Kemudian adalah Tuhan seluruh alam, semesta alam. Jadi ini pun adalah pujian tu hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah adalah Tuhan semesta alam yang menjadikan segala kebaikan yang ada dalam dunia ini, mentadbir alam ini, memberikan segala rezeki, makanan, minuman, oksigen, segala yang perlu bagi hamba-hambanya. Bagi hamba-hambanya dan penciptaan. Kemudian yang ketiga, jika kerana pengharapan dan keinginan, maka sesungguhnya aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau kerana pengharapan dan keinginan, maka ingatlah sesungguhnya, pujilah aku kerana sesungguhnya aku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kemudian kalau memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut, al-khauf, okey, maka ingatlah sesungguhnya akulah yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Kalau kita nak lihat, dia adalah sempurna, semuanya ada 4. Okey, yang mana ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memang pujian itu, segala pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makhluk lain, tak ada perkara-perkara lain yang ada setaraf, nak sama taraf pun tak ada. Jadi oleh sebab itu segala pujian itu hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempurnaan zatnya, kerana kebaikan pentadbiran, kerana pengharapan, kerana keinginan dan semuanya. Maksudnya semua ni, elemen-elemen ni ada pada manusia. Kita takut untuk masuk neraka. Maka puji Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang menguasai hari pembalasan, dia yang akan menentukan sama ada kita akan masuk ke dalam syurganya ataupun akan mencampakkan kita ke dalam neraka-Nya. Wal'iyadzubillah. Kalau kita mengharapkan sesuatu dekat dunia ni, mengharapkan rezeki ataupun mengharapkan sesuatu perkara apa saja, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau kita kerana
kebaikan, pentadbiran alam dan sebagainya, maka puji juga Allah SWT kerana dia adalah Tuhan seluruh alam yang layak, yang hanya layak disembah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah insya-Allah mudah-mudahan perkongsian yang sikit ni memberi manfaat buat diri saya dan juga buat semua. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung tadabbur ayat. Jadi minggu depan kita mungkin ada pembacaan ayat sikit lagi lah, baca lagi surah Al-Fatihah. Namun untuk perkara yang lain, contohnya semantik, contohnya bimbingan dan sebagainya, kita tak ambil sebab kita dah ambil pada minggu ini. Tapi tadabbur sebab dia panjang, kita cuma mampu untuk ambil satu je. Dia ada dalam 3-4 lagi yang kita akan bincangkan dalam setengah jam yang akan datang insyaAllah. Jadi bagi siapa yang menonton video ni, saya tak pastilah berapa orang live ni kan, yang dalam live ni mungkin ada, mungkin tak ada ke, ataupun tengok rakaman video ni, bolehlah berkongsi ilmu-ilmu yang ada ataupun kongsikan kepada rakan anda, sahabat anda. Kalau belum follow tu bolehlah follow Instagram kita Baik Quran, kalau dan juga kita ada Facebook page, boleh juga like. InsyaAllah kita akan cuba untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat berkenaan dengan Al-Quran, sama ada dari segi tafsir, dari segi pembelajaran, dari segi tadabbur ayat dan sebagainya, untuk memajukan lagi masyarakat dalam mencintai Al-Quran insya-Allah. Aku qouli hadza, kita akhiri majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.